tak terjawab, tak tahu nak tanya siapa, InsyaAllah kita sama-sama tengok, sama-sama kita rungkaikan. Ataupun mungkin dah tanya orang tapi tak puas hati dengan jawapan, jadi nak jawapan mungkin second opinion, silakan di bawah komen, boleh bawah komen, di komen tu. Dan siapa yang nak masuk, ke apa nama video, apa nama dia jap, video call, bukan video chat, video chat boleh. InsyaAllah sistem yang saya ada ni boleh menampung. Cuma perlu tekan aja link ni saya dah bagi dekat komen, dan tunggu saya approve. Lepas approve boleh masuk. Macam biasalah. Tapi oleh kerana benda ni benda baru, jadi tak ramai yang rasa nak cuba. Tapi kalau nak cuba boleh, silakan. Saya dah post dah kat bawah tu. Silakan tekan. Tapi kena ada skill jugalah, sedikit ilmu pengetahuan tentang IT. Kena ada juga pengetahuan tentang IT. Kalau tidak, duk tanya macam mana, letih juga cakap. Alah, sebenarnya benda simple aja. Perkara simple je. Bukannya susah pun. Tapi tak apalah. Siapa yang nak soal, boleh soal. Ataupun nak komen kat bawah, boleh komen. InsyaAllah kita akan rungkaikan. Tunggu orang masuk dulu, kita tengok siapa ada ni. Mari kita tengok siapa yang ada. Oi, ramai dah. Siapa kena block kita, geng. Kadang-kadang Facebook ni gini kita pun tak tahu nak cakap lah. Kalau ada orang bagi tahu lah, bila share, pak kena block. Share banyak sangat ke, terlalu kerap share ke. Tapi ada orang kata ini semua Yahudi punya kerja. Ya ke tidak, Allah alam lah. Dia tak suka. Tapi mungkin juga sebab terlalu banyak kan. Boleh kata tiap-tiap hari share. Bila banyak, mungkin dia anggap perkara tu apa dia panggil, untuk apa, macam orang duduk apa, macam apa istilah dia panggil lah, hantar banyak macam kacau orang lah, macam kacau, ganggu orang, apa istilah dia panggil. Mungkin dia detect gitu. Boleh jadi. Yang tak boleh tengok macam mana, tak boleh share kan. Tapi setahu saya lah, boleh share kat diri sendiri je. Share boleh juga, tapi kat diri sendiri, kat wall sendiri, dekat orang, dekat grup yang tak boleh. Jadi tak apalah, no problem. Yang mana boleh lah. Yang mana tak boleh tu biar lah. Tak lama tu, tengoklah seminggu dua lepas raya ni, okey lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada surau An-Nur Pasar 3A Seremban Selatan yang sangat berusaha untuk mengumpulkan para asatizah, menghidupkan majlis ilmu secara maya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada fadilat, ada pahalanya yang dapat kita kesan, dapat kita ambil, dapat kita guna dekat padang mahsyar nanti, mudah-mudahan, insya-Allah. Dan siapa yang mampu untuk share tu, silakan share. Silakan share. Mudah-mudahan kalau dia tak tengok pun, orang lain tengok. Orang lain dapat ilmu, orang lain amal, dapat pahala dekat tukang share walaupun dia tak tengok.
Kalau dia tengok lagi bagus. Mari kita tengok siapa yang dah ada dah. Sementara mukadimah ni. Tuan Zulkifli Mahdi, orang yang sangat berusaha bendahari, merangkap AJK dakwah lah kot. Rasa dia je yang nampak sungguh. Yang lain-lain tu kita tak kenal lah. Tapi ada lagi, tak semestinya seorang. Ada lagi, cuma duduk belakang tabir. Saya tahu. Ada orang yang tak mau ke depan. Saya tahu. Alhamdulillah ada pahalanya, insya-Allah. Ramai ada. Zalila Mat Yusof, Syida Ahmad, Fauziah Said, Marina, Puan Marina. So buat bunyi tut tu ya, Abang Singa tut tu. Saya tak sempat nak cari ya. Minum petang, saya nak minum petang pun tak sempat lagi. Makan tengah hari pun tak sempat lagi ni. Lepas ni baru makan. Ini kan pula nak cari tut tu. Allah. Nanti saya carilah tut tu. Tut, bunyi tut tu kan. Tak sempat lah. Ya Allah, macam-macam nak kena buat. Nampak macam PKP ni banyak rehat. Tak juga. Ni saya bermula ni pukul 5.30 tadi. Saya habis ni pukul 11 malam ni. 11.30 malam. Habis ni. Lepas ni ada. Habis pada ni mungkin kita kata maghrib. Lepas maghrib sampai isyak. Lepas isyak sampai 11 malam. Darat. Memang tak sempat. Tak tahulah nak celah-celah nanti boleh kot. Lari kejap. Untuk makan ke apa ke. Nampak macam boleh rehat PKP. Tak boleh tak? Nanti saya cari bunyi beat tu nostalgia sikit je. Soalan pun dah ada. Ini soalan, ada soalan yang saya minta sahabat kita untuk copy paste balik. Soalan yang tak jawab dah sampai 3-4 kali dah. Okey, siapa nak live chat silakan. Siapa nak live chat, nak sharing, nak share apa-apa ataupun nak tanya, no problem. Saya pun kena block. Dia memang block besar-besaran kot. Bila? Semalam Kurus balik lah Ustaz. Abang Singa ni tahu dulu saya macam mana Mesti dia tengok video lama ni. Mesti tengok video lama. Memang dulu tu dalam berapa 10 tahun tak sampai kot. 8 tahun kebelakangan, 8 tahun lepas memang tak sempat lah. Kulu kilir keluar untuk kuliah dan sebagainya. Belah sini pula. Jadi memang agak masa tu kuat lagi waktu tu. Jadi dia agak slim sikit. Sekarang pun slim juga. Memang Alhamdulillah. Muhammad Sabri, Muhammad Yusof ada. Samsyah Saleh. Gelak. Azizah spam. Yalah spamming ya, betul Jasri, terima kasih. Kena share pun kena block. Ya Ustaz Rizwan, ya share pun kena block. Dah lama dah. Tapi dia adalah dia punya tahap kelajuan share tu. Tahap kelajuan share tu ada. Mungkin share 10 grup, esok 10 grup mungkin tak ada. Tapi kalau lebih dia adalah dia punya tu. Adalah dia punya tahap-tahap maksimum, jangan lebih ataupun macam mana. Saya pun tak tahu juga sebenarnya. Lebih kurang gitulah. Asimah Mat Dali. Kenapa saya baca slow-slow ni? Saya tunggu soalan. Fauziah Said, Zalilah Mat Yusof. Alhamdulillah. Itu yang ada. 5 tahun lepas. Ya betul. Lebih kurang 5 tahun lepas je. Lebih kurang lah. So Ustaz semalam kena. Itulah. Makan pun tak ni. Tapi bukan tak makan tu maksudnya apa. Baik-baik puasa kan. Dah memang makan pun baik puasa. Tambah-tambah waktu macam ni pun. Allah. Baik. Soalan dah ada.
Siapa nak video chat boleh tekan link yang saya bagi. Siapa nak tanya, sekadar nak tanya je, boleh tengok. Tak ada kopi? Tak adalah, Badrul. Ini bukan kat Kuantan. Kalau kat Kuantan, siap. Kopi pelindung, on the way. Ni kat Selangor. Keluar tak sampai 1 kilometer, Roblox. Belah sana, berapa sana? 9 kilometer belah sana, Roblox. 1 kilometer belah sini, Roblox. Kot belakang ni, berapa kilometer dah? 10 kilometer kot, Roblox. Belah Kelang, Meru, Roblox. Setengah-tengah. Belah nak pergi mana tu? Shah Alam, Roblox. Belah nak pergi mana ni? Sungai Buloh, Roblox. Kita duduk tengah-tengah, terkepit. Nama je Puncak, tapi duduk terkepit. Link live saya tak jumpa. Carilah betul. Asal tak jumpa. Saya dah post tadi. Tu, saya boleh keluarkan lagi. Ting tu. Ada kat bawah tu. Lagi pun saya dah beritahu banyak kali kan. Save lah link tu, save. Buat bookmark ke apa, save. Sebab guna link yang sama. Macam mana pun kita guna link yang sama sampai dia tukar sendiri kalau dia bertukar. Baik, cukup dah tu. Orang pun dah masuk slow-slow. Nanti kau orang keluar balik pula. Mana soalannya, ustaz ni membebel je tak? Kita tunggu soalan, tapi soalan pun dah ada. Alhamdulillah. Mari kita tengok soalan yang pertama. Seperti biasa, orang yang sama orang yang sama tanya, semasa kita bertaubat, Farina tanya, semasa bertaubat, adakah kita wajib lafaz dengan keluar suara atau cukup sekadar kita menangis dan lintas dalam hati mohon ampun? Semua tu tak wajib. Tak wajib keluar dekat mulut. Tak wajib menangis. Tak. Cuma tanda taubat tu sebenar-benar taubat. Tanda dia. Mesti ada tanda. Tanda sebenar-benar taubat adalah dia akan keluar kat mulut dia. Keluar kat mulut tapi bukan cakap kat orang. Itu beza kita dengan Kristian. Perbezaan kita dengan Kristian adalah orang Kristian dia kena keluar dekat mulut dia. Mesti keluar kat mulut dia. Dan keluar kat mulut dia bagi tahu orang. Orang tu dia punya paderi dia. Untuk minta ampun. Untuk minta ampun. Mesti kena pergi masuk dalam bilik dia, cakap apa kesalahan dia. Lepas tu father dia akan ampunkan. Dan ada setengah tempat ataupun ada setengah mazhab dia lah kot, mazhab Kristian dia tu, siap keluar sijil pengampunan. Tapi kena bayar. Kena bayar. Tengok dosa apa. Lagi besar dosa, lagi banyak kena bayar. Jadi tapi dalam kita orang Islam, mengeluarkan dekat mulut hukumnya sunat. Mengeluarkan dosa-dosa, menyebut dosa-dosa kita, hukumnya sunat. Menangis hukumnya sunat. Dan mengeluarkan tu jangan depan orang, seorang-seorang. Masa semaya, lepas semaya, masa tahajud, lepas tahajud itulah masa berdoa waktu tu. Dan bukan depan orang. Tu beza kita dengan Kristian. Kristian mesti kata dekat orang, iaitu orang tu pak imam dia tu, paderi dia tu. Mesti. Kalau tidak, tak terampun. Beza kita sebut juga kat mulut.
Tapi tak wajib. Diorang wajib. Kita tak wajib. Dan tak boleh depan orang. Haram depan orang jika menceritakan dosa kita tu depan orang tanpa sebab. Kalau orang tu Tok Hakim, bolehlah. Maksudnya jika ada sebab-sebab tertentu memang boleh cerita dekat orang. Secara umumnya tak boleh cerita kat orang. Tak boleh. Dosa kita tu tak boleh cerita kat orang. Kecuali dosa kita dengan dia. Kenalah beritahu dia. Kena beritahu dia. Tapi ada orang ajar, guru kita ajar, cara untuk minta ampun dengan orang. Bila ada buat salah dengan orang, minta ampun dengan orang, kena minta ampun dengan orang tu. Jadi masa nak minta ampun orang tu segan kan, nak sebut minta ampun dah kena sebut apa salah apa. Salah aku ni, mengumpat kau ni kan, kena sebut. Kalau tidak tak boleh, tak sah minta ampun, tak sah permohonan maaf dia tu, tak sah. Dengan maksud tak terlepas, dia kena sebut apa yang dia buat salah dekat orang tu. Tapi Tok Guru ajar teknik. Dia kata, minta ampun, aku minta maaf banyak-banyak lah, aku banyak salah dengan kau. Alright, okay. Tapi Allah tak bagi kita buka aib. Jadi aku tak ceritalah apa yang aku buat salah kau satu-satu. Tapi aku harap kau ampun lah. Kalau aku cerita, aku jadi aib. Allah tak bagi buka aib. Allah dah sembunyikan aib aku. Jadi bila Allah sembunyikan aib aku, aku tak akanlah nak dedahkan. Tapi aku terpaksa cakap sebab aku banyak buat salah dengan kau. Jadi aku harap tak payah aku sebutlah. Jadi kalau orang tu okey, dia kata okey. Yalah. Tapi kalau orang tu tak okey, tak ada. Beritahu juga apa. Kena beritahu lah. Tu antara teknik dah. Allah suruh tutup aib. Kalau aku cakap aib lah. Sebab banyak dosa aku buat kau, banyak dosa aku buat dengan kau. Jadi aku minta kau ampun lah. Tapi aku tak beritahu lah apa dosa aku buat dengan kau, sebab buka aib nanti. Padahal tak gitu pun, memang kena bagi tahu. Tapi pandai loya buruk sikit lah. Helah. Kalau dia kata okey, tak apa. Dia kata yelah, kita pun nak mati esok lusa lah. Aku pun malas dah ingat lah apa benda, tak kisahlah. Aku tak apa, settle lah. Tak payah beritahu dia. Teknik Allah. Puasa sunat tarwiyah, hari yang ke 10 Zulhijjah, hari Ashura, hari yang ke 10 Asyarah, ke 10 haram puasa. Sebelum daripada tu 9 tu sunat puasa. Sunat puasa tu banyak hadis. Ada hadis. Tapi yang kata diampunkan dosa 1 tahun dan sebagainya tu kan. Tapi kebanyakan hadis tu maudhu'. Bukan dhaif, palsu. Ada hadis palsu tentang puasa hari ke-9. Ada hadis yang palsu, bercerita tentang puasa sebelum raya haji tu. Okey, fadilat-fadilatnya. Sebab hadis maudhu'. Bukan bermakna bila hadis tu hadis maudhu' menceritakan tentang sesuatu fadilat, fadilat ibadah, hadis tu hadis palsu, maudhu'. Bila hadis tu maudhu', bukan bermakna kita tak boleh amal. Bukan bermakna kita tak boleh amal, tidak. Ada orang bila hadis palsu je dia tak amal. Sebab kadang-kadang hadis tu hadis palsu, betul. Tapi ada hadis lain yang mungkin secara umum yang menyokong hadis palsu tadi. Jadi kita amalkan yang ada pada hadis maudhu', bukan amal hadis maudhu' tu. Bukan. Tapi kita amal hadis yang umum tu. Hadis umum tu. Gitu. Kalau hadis dhaif awal-awal lagi boleh pakai. Ini yang maudhu', yang palsu. Contohnya, walaupun ada hadis palsu membicarakan tentang puasa
sebelum hari raya haji ni dengan fadilat tertentu, ada yang kata palsu, bukan bermakna kita tak boleh puasa. Dan bukan bermakna kita tak payah puasa. Tidak. Ada tak hadis-hadis lain yang menyokong ataupun hadis umum? Ada. Asal lah tak ada. Puasa 1 sampai 9. 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah ada. Hari-hari yang baik untuk berpuasa. Itu ada. Jadi, berpuasa hari yang kena mudah-mudah kata sebelum hari raya haji tu, puasa-puasa dengan fadilat tu, kita puasa bukan ikut hadis palsu tu. Kita ikut hadis umum yang mana baik sangat sunat berpuasa 1 Zulhijjah sampai 9. Kita ambil yang itu. Kebetulan 9 tu ada hadis maudhu'. Kebetulan 9 tu ada hadis maudhu'. Dan mungkin juga kita tak jumpa hadis tu ada hadis dhaif ke? Mungkin hadis maudhu' tu kata sebagian ulama kata dhaif ke? Boleh jadi. Sebab yang kata hadis tu hadis palsu. Siapa yang kata hadis tu hadis palsu? Ada ulama kata. Okey, kita terima ulama. Tapi ada tak ulama lain yang kata dia tak sampai tahap palsu, dia tahap dhaif saja. Kita mungkin tak jumpa. Mungkin kita jumpa hadis tu hadis palsu. Mungkin ada ulama lain kata dhaif saja. Mungkin, sekadar kemungkinan. Ya. Dan kalau kita tak nak pakai kemungkinan tadi pun, mana boleh main hadis-hadis kalau Nabi kata, kenalah Nabi kata. Janganlah main kemungkinan tu. Okey, tak apa. Terima, betul. Ambil hadis umum. Iaitu 1 sampai 9 tu memang sunat puasa. Maksudnya sebelum raya haji tu memang ada kesunatan. Untuk puasa. Jadi ramai orang silap dia keras. Dia kata tengok, ni palsu. Lepas tu tak boleh amal. Alah, benda ke? Memang tak boleh amal kalau ikut hadis palsu tu. Kau ada jumpa tak hadis yang lain yang nak sama macam tu, lebih kurang sikit, ataupun adalah sikit-sikit persamaan, ataupun hadis secara umum yang mana hadis tu bukan palsu? Ada, aku yang itu. Jadi sunat ke? Sunat puasa. Sebab tu bila jumpa dalam kitab fiqh disunatkan berpuasa hari tarwiyah, tasu'ah, macam-macam istilah-istilah puasa tu yang mudah-mudah kita kata puasa sebelum raya haji. Tu mudah-mudah kata puasa sebelum. Ada orang masuk. Ada orang nak tunggu kejap. Tunggu kejap. Saya nampak. Yang pertama, kalau boleh telefon tu buat landscape macam tu. Cantik. Ini nampak tegak seorang je kan. Alamak. Tunggu kejap saya nak jawab soalan ni. So, stay tune. Okay. Jadi bukan bermakna hadis tu hadis palsu. Hadis tu hadis palsu tak boleh amal. Memang hadis palsu tak boleh amal. Tapi dalam kitab fiqh ada. Kita cuma kata ulama-ulama yang karang kitab tu, dia mungkin jumpa hadis lain yang secara umum. Mungkin juga dia jumpa hadis yang nak sama dengan hadis palsu tadi, yang mana dia bukan palsu. Dia mungkin dhaif, mungkin hasan, mungkin sahih. Ataupun hadis yang sama, sebagian ulama kata palsu, tapi ada ulama lain yang kata tak sampai tahap palsu, dhaif. Jadi kat situ, sebab tu kita orang awam ni beramal je dengan dalam kitab fiqh. Apa kitab fiqh kata sunat-sunat. Jadi sebab tu, siapa nama tadi? Hilang dah nak soalan tadi. Dia kata ada hadis yang kata dia palsu. Ya, betul ada, memang ada. Dan jika ada sekalipun, kita pun beramal. Kerana kita beramal bukan sebab kita beramal, kita dah tahu dah perkara ni sunat sebelum kita tahu tu hadis palsu, dan kita pernah dengar banyak dalam kitab-kitab tulis. Jadi hati-hatilah dalam kita nak beramal direct lah. Oleh kerana kita dah ada dah ni, saya tak buat apa persediaan pun, sebab saya tak sangka pula ada orang. Biasa tak ada orang pun, semua tak berani. Jadi saya tak ambil lah saya punya mic nak dengar kat sini. Salah. Kadang saya tak dengar. Allah. Alhamdulillah. Mari kita tengok.
Baik, siapa yang nak macam ni juga? Yang nak macam ni juga, link, tekan link tu. Lepas tu Abang Jaguar. Wow. Wow. Baik. Nanti kalau suara tak clear ke, bagi tahu cepat-cepat ya. Bagi tahu cepat-cepat ya. Sebab benda baru, saya pun baru berapa kali je buat ni. Sebab tak ada orang pun nak test dengan saya. Semua tak nak test. Ni baru kali ke-5 kali ke-6. Mungkin suara lari ke apa ke semua kan. Abang Jaguar ni keluar ikut skrin ke apa kan. Risau juga. Nanti bagi tahu bagi tahu. Lain macam sekarang ni. Dan kalau boleh sebelum saya nak tekan ni, nak approve ni. Biarlah muka tu duduk tengah-tengah. Jangan tu muka handsome tu biar duduk tengah sikit. Nampak separuh. Berbarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alright, sekejap. Abang Singa saja. Oh, patut pun. Jap. Sekarang ni ada delay tak? Ada delay tak? Banyak. Banyak delay? Dalam 3 second. Okey. 3 second lah. Sekejap. Second. Saya cuba buat balik. Bolehlah sama-sama kita try and error. Error dengan siapa, semua tak berani. Okey, sekejap saya cuba. Lagi. Ada delay tak? Jap. Cuba semula. Ada delay ke? Tak ada delay ke? Dah kurang delay ke? Ke sama? Ada satu. Okey. Maknanya saya kena cabut yang ni jugalah. Nak cabut, tak cabut. Itulah. Okey, no problem. Alhamdulillah. Abang Singa, a.k.a. Abang Jaguar. Lepas ni abang apa pun tak tahulah. Nak join dengan cara video chat. Alhamdulillah, kalau orang lain nak nanti macam ni, mungkin nak share, mungkin nak borak-borak aja pun. Borak, tapi ngaji kitab saya tak buka gini ngaji kitab jangan harap lah. Tapi kalau macam soal jawab, macam hari Selasa, macam hari ni, macam soal jawab, saya buka. Nak tu borak-borak apa, boleh, no problem. Mungkin dah boring nak tengok aja kan. Dah ngantuk-ngantuk tu, on. Tekan link, macam tu lah. Boleh. Tu yang pertama. Mungkin yang kita duk baca komen-komen ini, Abang Singa kejap-kejap, Abang Singa kejap-kejap, Abang Singa, lepas tu kakak lebah, lepas tu Abang Singa kakak lebah. Ni lah orangnya. Ni lah orangnya. Hari yang bersejarah. So apa sharing ke ada kemusykilan? Ada 3 soalan Ustaz. Masya Allah, ada 3 soalan. Cuba. Okay, yang pertama doa-doa lepas azan, doa-doa lepas wuduk kan. Okey. Ataupun doa yang kita dituntut untuk kita amalkan, tapi sebelum kita hafal tu dalam bahasa Arab, kita membaca dalam bahasa Melayu kan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak kepastian. Sebab rakaman kuliah ustaz yang saya dengar dekat surau puncak Haji Ismail tu kan. Saya dengar, tak silap saya lah, kalau kuliah ustaz tu kalau nak korban kena lapik cakap korban sunat. Tapi yang kuliah semalam tu ustaz kata kalau korban tu kena ada binatang baru dia jadi korban wajib. Okey. Contoh aku nak korban kena lapik dengan sunat. Kalau kita tak lapik dengan sunat, jadi korban tu wajib walaupun tak ada binatang. Itu yang saya dengar yang kuliah dekat surau Haji Ismail kalau tak silap saya. 4 tahun lepas kan. Okey. Itu yang kedua. Yang tiga, juga rakaman yang 4 years ago dekat surau Haji Ismail, kitab Kifayatul Muhtadi tu, yang perkara membatalkan solat, yang menangis, mengerang, berdehem apa semua tu. Okey. Sekali tu saya dengar ustaz kata semua tu melainkan hanya berkata-kata, bercakap-cakap sahaja baru dikira batal solat. Yang mengerang, mengeluarkan bunyi tu tak membatalkan lagi. Tak silap saya lah, saya dengar begitu. Jadi ada 3 lah. Yang pertama, simple je jawapan dia. Tak boleh panjang-panjang. Nanti orang lain pula bagi kat orang lain lah. Yang pertama apa tadi? Membaca doa dalam bahasa Melayu.
Okey, doa lepas azan. Mungkin doa lepas solat. Doa-doa yang Ya. sallallahu alaihi wasallam ajar kan. Ya, dia doa tu yang pertama sebab saya ingat saya nak tutup siaran ni baru jawab, tapi tiga. Jadi tak, kita terus je. Simple je, jawab pendek-pendek je. Yang pertama, boleh ke? Pertama, yang nombor satu, baca doa dalam bahasa Arab dan faham makna, faham sendiri makna dalam hati. Makna kita dah faham, dah hafal dah. Makna dah kita dah faham dan bahasa Arab tu pun kita dah hafal. Itu nombor satu yang terbaik. Memang kita yang terbaik. Yang kedua, kalau kita tak sempat nak hafal lagi, kan? Kadang-kadang banyak benda lain nak hafal lagi. Jadi dengan menyebabkan kita tak hafal lagi yang itu. Kita tak hafal lagi yang tu. Boleh ke dalam bahasa Melayu? Lebih ayat dia macam ni. Lebih baik dalam bahasa Melayu daripada tak baca. Daripada tak baca langsung. Dan lebih baik baca dalam bahasa Arab daripada baca bahasa Melayu. Itu dia punya prioriti. Lebih baik baca bahasa Melayu daripada tak baca langsung. Samaan ini doa apa tak kisah. Janji doa luar semayang lah. Doa lepas semayang, doa nak masuk toilet, doa nak tidur, doa lepas azan, apa saja doa yang luar semayang, dia punya kaedah dia gini. Lebih baik baca bahasa Melayu daripada tak baca langsung. Tak baca langsung sebab tak reti lah, sebab tak hafal. Lebih baik baca bahasa Melayu daripada tak baca langsung. Tapi lebih baik juga baca bahasa Arab daripada baca bahasa Melayu. Tu prioriti dia lah. Jadi sementara tak hafal lagi ni, bacalah bahasa Melayu dulu. Awak macam mana? Habis tu tak hafal bahasa Arab. Dengan sebab tu tak baca. Rugi. Sebab kita bila kita baca doa, kita nak dua. Yang pertama, perkataan doa dalam bahasa Arab tu kita nak dapat pahala. Yang kedua, makna dia. Ada orang baca doa, dia tak faham makna. Jadi dia dapat satu je lah, iaitu doa saja. Pahala doa. Penyerahan hati dia tak ada. Penyerahan hati dia tak ada lah. Yang kita nak dua-dua. Jadi sekarang ni, apabila dia baca bahasa Melayu, penyerahan hatinya ada sebab dia faham. Tapi tak dapatlah pahala yang bahasa Arab tu. Jadi prioriti dia lebih baik baca bahasa Arab berbanding bahasa Melayu. Tapi kalau tak boleh bahasa Arab, lebih baik baca bahasa Melayu daripada tak baca langsung. Yang kedua, korban. Korban yang dia panggil nazar secara ta'yin, istilah dia. Dia jadi nazar tanpa dia sedari, tanpa dia niatkan, dengan cara dia menyebut lembu, binatang korban tu nak buat korban tanpa dia lapik dengan sunat. Okey. Mungkin dulu saya pun tak ingat 4 tahun 5 tahun masa tu baca kitab. Mungkin waktu tu sedang membincangkan tentang orang yang mempunyai binatang korban dia punya. Sebab kalau dalam kitab apa sahaja yang diterang dalam kitab berkaitan dengan korban ta'yin ni, dia menganggap bila dia kata itulah korban aku, itulah binatang korban aku nak korban binatang tu, dia menganggap dobik dia adalah tuan punya binatang. Dobik dia adalah tuan punya binatang. Maksud tuan punya tu pembela, penternak. Dia tak jelaskan dalam kitab, dia tak jelaskan bagi duit kat orang, wakil kat orang. Tak ada. Bahas tu bahas lain. Jadi mungkin saya baca dalam kitab tu berkaitan dengan ta'yin. Sebab sekarang ni maksud ta'yin tu sendiri adalah tentu. Ta'yin tu tentu. Dalam sembahyang pun ada, dalam niat qasad ta'arud ta'yin. Ada. Ada orang tanya, kenapa letak titik-titik kat bawah tu? Saya tak tahu nak letak apa. Yang kat bawah tu nak letak apa Kacau sungguhlah ada orang ni duk tanya-tanya. Nak letak duduk daripada mana? Dari Sungai Buloh. Okey. Alamak, dekatnya. Okey. Apa orang tengah jawab dia kecoh lah duk tanya. Apa titik-titik? Saya nak tulis apa, mana saya tahu. Tak ada kata Masjid Surau Tasik Biru dari Sungai Buloh, Selangor. Okey.
Saya edit terus. Tak bagi Chan. Kacau betul orang tengah jawab. Kacau lah. Okey. Habis nak tulis apa? Nak tulis apa kan? Okey. Jadi bila dibincangkan dalam kitab, dia tak ada cerita pasal kita buat di masjid surau, tak ada. Sebab dulu orang tak buat gitu. Dulu orang tak buat gitu. Jadi saya cuma membahaskan tentang bila dikata cerita pasal ta'yin. Ta'yin ni maksud tentukan. Qasad ta'arud ta'yin. Maksudnya dalam niat ada kita qasad, aku nak sembahyang. Lepas tu ta'arud sunat ke fardu? Fardu. Ta'yin. Sembahyang apa? Tentu. Ta'yin tu maksud tentukan. Okey. Jadi bila sebut nazar kerana ta'yin, tentukan binatang tu. Dia tentukan binatang tu nak buat korban. Dalam kitab dia tak ada kata jika nak pergi masjid buat, jika ambil orang wakil daripada orang, tak ada cerita. Dia semua menganggap sebab waktu tu tak ada orang buat style macam ni. Kalau nak buat sendiri. Dan orang waktu tu dia anggap, kalau dalam kitab lah, dia anggap setiap orang bela binatang. Jadi mungkin waktu tu sedang bincang berkaitan dengan ta'yin dalam keadaan binatang tu dia punya. Kalau binatang tu dia punya, ada kat depan, jadi dia ta'yin binatang tu, ni korban, aku nak buat korban, jadi. Dan kalau tak ada pun jadi, sebab dia punya. Cuma dia kena ta'yin lah. Yang warna kuning, yang umur 2 tahun, yang lahir pada, dia kena ta'yin kan lah. Tak ada kat depan pun jadi. Sebab itu dia punya. Dia berhak dekat dia. Jadi bila berhak, dia kata lembu ni lah aku nak buat korban, jadi. Dan kalau tak ada kat depan pun jadi. Tapi dengan syarat dia punya. Dan ditentukan yang mana. Aku nak buat korban yang lembu yang hari tu, yang jatuh longkang hari tu, ta'yin. Walaupun tak ada kat depan. Jadi masa tu, sebelum ni, tak ada bincang sangat tentang ta'yin ni dari segi kalau kita bagi duit, kalau kita wakilkan kat orang. Sebab tu mungkin ada sedikit tanakut ataupun apa dia panggil, pertentangan. Dulu punya, saya pun tak ingat sebenarnya. 4 tahun biasa macam tu lah dalam kitab kifayah, tak silap. 4 tahun 5 tahun lepas dengan yang ni. Tapi untuk habis tu macam mana ni? Dah bertukar ni, dah macam mana ni? Ambil yang baru ni. Yang baru ni. Jika dia dah serah kat orang, wakil kat orang, dia tak boleh ta'yin lah. Dia nak ta'yin, dia kena ambil balik kuasa tu. Tak ada. Aku tak jadilah nak wakil. Kita batalkan. Aku batalkan kuasa yang aku bagi kat kau tu. Aku nak balik aku punya binatang. Dapat balik binatang dia, masa tu baru jadilah. Macam semalam bila baru ni lah jawab. Yang ketiga, panjang juga Apa yang ketiga tadi? Yang ketiga pasal membatalkan solat tu juga. Saya pun dengar juga last kali hanya berkata-kata sahaja. Yang itu mazhab lain. Itu kena tengok balik. Dalam baru ni, masa sampai kita pada kitab Idaman Penuntut, baru ni, bila saya nak buat beberapa nota sikit sebelum kuliah tu, saya tengok balik nota saya kifayah dulu. Saya tengok balik tu, saya buatlah nota. Dan di nota tu tak ada kesilapan. Tak ada silap. Memang okey. Jadi walaupun saya tak tahu apa cerita dulu, tapi pastinya maksud berkata-kata tu yang mana yang terbaru macam ni, yang terbaru tu itu adalah yang boleh kita pegang, iaitu berkata-kata, termasuklah berdaham dinamakan berkata-kata. Yang dengar hanya berkata-kata je, yang berkata-kata bercakap je berdaham bukan kan. Itu memang ada, saya ada bahas mungkin dalam 10-15 minit, tapi itu adalah pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab lain. Jadi mungkin ada kat situ lah. Itulah kelemahan live, kelemahan rakaman kadang-kadang kan. Sebab tak ada kat depan. Itulah kelemahan dia. Jadi walaupun itu adalah kelemahan dia, nak settle mudah je. Video chat lah. Senang je nak settle. Maksudnya, tapi itulah kelemahan kita tak mengaji depan. Kalau depan dia senang je. Terus, kejap. Terus kan. Tapi tak apalah. Macam-macam mana pun, inilah saya sediakan. Video chat ni boleh. Apa-apa hal ada pertentangan, boleh tanya balik. Sama ada mesej saya ataupun masuk dalam macam ni. Cukup lah. Jadi orang dah marah ni, kata asyik dia seorang. Apa? Jadi kalau kita cakap niat nak korban, tak jatuh wajib lah kan? Kita ada. Okey, bukan. Niat nak korban binatang tu. Kalau kita kata niat nak korban, tak jadi.
Sebab tak jadi nazar. Sebab nazar, yang jadi nazar yang kata ta'yin tu tentu kita tak, aku nak korban. Kita kan tentu. Masalah sekarang ni menentukan binatang yang kita nak korban. Tanpa kita lapik dengan sunat, tanpa kita lapik dengan insya-Allah. Kan? Tanpa kita lapik dengan sunat. Maka jadilah. Sekarang ni dia kata dia nak korban. Aku nak korban. Aku nak buat korban tahun ni. Nak jadi macam ni, kau tentu korban yang mana? Korban nak binatang apa? Lembu lah. Okey, lembu. Lembu mana? Lembu tu. Siapa punya? Kan macam saya sebut tu lah. Jadi untuk penerangan yang jelas tu yang baru ni. Yang dulu tu mungkin ada salah faham dan sebagainya lah. Benda lama yang pun tak ingat pun. Macam mana? Okey? Alhamdulillah. Terbaik. Menjawab. Jadi siapa yang nak macam ni juga boleh masuk. Terima kasih pada Abang Singa. Hari ni glamour dia. Abang Singa kali ni glamour lah dia. Lepas ni insya-Allah pula kakak lebah pula keluar. Okey. Jadi terima kasih banyak. Saya nak padam siaran ni. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajalah yang lama-lama sikit. Jadi siapa nak, tapi kalau dah selalu sangat, tak adalah lama-lama macam ni. Siapa nak lagi boleh, tapi makan masa. Tak apa, kita jawab soalan. Baik, soalan yang seterusnya. Cepat. Pukul 7 habis. Tak apa, kita lambat sikit hari ni. Abang Singa punya pasal. Kita up kita punya masa sampai pukul 7. Nak tanya, kita dah kumpul duit untuk korban tapi tak jadi. Bagaimana dengan kita kumpul? Boleh ambil kegunaan lain? Tak boleh. Sebenarnya bukan korban je. Bukan. Kalau dia letak tabung, kata nak buat atap. Tabung surau untuk membaiki atap. Untuk buat atap. Okey, orang bagi duit. Lepas buat atap duit lebih, tak boleh guna part lain. Sebab dia kata atap. Sebab tu baik buat atap dan pembangunan. Atap dan pengurusan lain. Tu cantik tu. Kena tambah. Itu tabung Ramadan. Tabung apa dia panggil? Untuk mengimarahkan Ramadan. Bila tabung untuk mengimarahkan Ramadan, dia pun banyak dapat Ramadan kali tu, buat buka puasa ya Ramadan lah. Tiba-tiba duit lebih. Boleh ke pakai lain? Tak boleh. Sebab tu kata tabung pengimarahan Ramadan dan lain-lain. Dan tu penting. Majlis ilmu. Apa-apa. Tambah lagi. Biar dia umum. Baru boleh pakai. Okey. Jadi macam ni juga dia korban. Korban, mana boleh korban dan lain-lain nak. Kalau dia kata ni duit untuk korban dan lain-lain, tak ada orang buat kerja gitu. Jadi kalau korban, dah bagi untuk korban, tak boleh buat benda lain. Nak buat juga, kena minta izin kat orang tu. Tuan punya duit. Kalau dia kata okey, baru boleh guna part lain. Jangan kata tak okey, kena bagi balik duit. Tak boleh. Ataupun kalau tak dapat kesan tuan tu, korban pada tahun depan. Yang dah bagi duit tadi, kalau tak dapat kesan. Tapi tak boleh buat benda lain. Tak boleh ya? Tak boleh. Okey. Okey. Cik Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, asal kita tak niat buat korban tapi last minute baru nak buat. Tak ada masalah. Niat korban boleh last. Maksudnya apa? Last. Apa dia panggil? Boleh kita buat korban last kali Maghrib raya keempat. Raya haji keempat Maghrib. Dah tak boleh dah. Tak boleh buat korban dah. Jadi di antara hari raya, bermula hari raya, lepas waktu sembahyang raya tu, area tu, duha tu lah, senang cerita, duha raya, sehinggalah raya keempat asar. Boleh lagi asar tu, Maghrib dah tak boleh dah. Waktu tu nak niat, dia tak niat pun, tak terfikir pun nak buat korban. Raya ketiga buat korban lah, boleh. Cari ya binatang, buat korban. Boleh. Boleh, boleh.
Niat kita tak niat buat korban, boleh, tak ada masalah. Malah raya keempat pun boleh lagi. Waktu raya keempat, raya haji keempat, waktu asar. Tiba-tiba dapat balik kampung. Contoh buat cerita je ni. Dapat balik kampung, balik kampung, adalah binatang-binatang yang orang kampung tu bela. Dia bagi, ambil lah kat engkau seekor lembu, seekor kambing. Kambing lah kot, lembu macam melampau sangat. Contoh tu. Ambil lah kambing. Ambil kambing. Dia pun, kau bagi aku. Bagilah, buat apa? Dia kata, sekarang baru pukul 5. Hari keempat ni, pukul 5. Sempat lagi ni. Okey, tak apa. Kambing ni aku buat korban sunat. Kena sebut sunat tu. Kalau korban saja jadi wajib. Kambing ni aku buat korban sunat. Okey, dia pergi ambil pisau. Cari orang penyembelih atau dia sendiri sembelih pukul 6 petang sembelih. Boleh. Padahal tak terniat pun boleh. Ataupun ada orang nak jual lembu murah-murah, ada orang nak jual kambing murah-murah, nak jual kambing harga 200.5, lembu nak jual harga 2,000. Nak pakai duit. Dia nak pakai duit sebab penyakit, kena COVID. Tapi ada lembu 3 ekor, nak jual seekor, harga pasaran 5,000, dia nak jual 2,500. Beli bila ni? Raya keempat. Beli. Aku nak buat korban. Korban sunat. Alright, sembelih lembu pada raya keempat pun boleh. Ini kan pula awal-awal lagi. Sehari 2 lagi belum raya lagi. Lagilah boleh. Hari raya pun boleh. Hari pertama, hari kedua, hari keempat boleh. Alright. Mana soalan lagi ni? Tadi banyaknya. Ustaz pernah cakap kalau kita dah niat halalkan hutang orang pada kita, kalau dia datang nak bayar, dah tak boleh ambil. Dah halal nak ambil je ni, betul? Jadi adakah sah kalau kita niat akan halalkan hutang kita bila mati, tetapi selagi hidup sebelum macam mana ni, niat akan halal bila mati selagi hidup. Okey, kita belum nak halalkan sebab orang tu tipu kita bayar dia lari tak buat kerja. Gitu. Maksudnya mati nanti baru halalkan. Sebab tak nak serabut dekat padang mahsyar. Baik, ini adalah antara sikap yang baik. Serabut kat padang mahsyar, nak kena cari dia, nak tuntut dia. Malah dengan kita halalkan tu, maka Allah akan gerakkan hati, Allah akan lembutkan hati orang lain yang kita buat hal dengan dia. Kita dah maksum sangat, kita ada buat hal dengan orang, mungkin mengumpat, mungkin hutang, yang sengaja, yang tak sengaja, macam-macam hal kita dengan orang. Kat padang mahsyar nanti dia tuntut. Jadi apabila kita halalkan macam tu, aku mati nanti aku halalkan semua orang hutang aku semua, mudah-mudahan Allah akan lembutkan hati bila kat padang mahsyar nanti, aku ada hutang Farina ni, hutang pengumpat ke, hutang duit ke, hutang apa ke, sengaja ke tak sengaja, ada hutang ni, tiba-tiba je malaikat datang dekat dia, dekat orang tu. Kalau tidak, masalah Farina punya ni, punya pahala-pahala ni, sebab dia nak tuntut, ada orang nak tuntut. Jadi bila macam tu malaikat datang, kau nak cari dia? Ya. Ini ada tawaran. Mudah-mudah kata gitu, ini ada tawaran, iaitu kalau kau halalkan, kau boleh masuk, nampak syurga tu, kau memang tempat kau kat situ. Sekarang ni kau tempat kau kat situ, dia kata. Tu, nampak syurga tu. Malaikat tunjuk. Nampak? Kalau kau nak masuk, kau kena halalkan ni. Biar kau tidak, perbicaraan untuk dengan Farina ni lagi 1,000,000 tahun. Contohlah, saya buat je cerita ni. Lagi 1,000,000 tahun, lagi 500,000 tahun. Memang ribu-ribu tahunnya main kat padang mahsyar ni. Lama lagi baru masuk perbicaraan tu, kau kena cari dia dan sebagainya. Tapi kalau kau nak masuk syurga, masuk sekarang. Tapi kau kena settle lah, ini saya halal lah. Agak-agak dia kata, tak kira, aku tak puati dengan Farina, aku nak pergi. Tak ada. Dia kata, kalau macam tu aku halal lah, baik aku masuk syurga dah. Dengan panah, dengan teruknya kat padang mahsyar ni, aku nak masuk dah syurga. Dah garanti dah aku masuk syurga. Dia akan halalkan. Mudah-mudahan Allah lembutkan macam tadi, dengan kita halalkan orang. Okey. Jadi soalannya, boleh ke macam tu? Boleh lah. Dia macam seolah macam kita panggil wasiat. Ya juga, macam wasiat. Iaitu aku wasiatkan, jika aku mati, hutang aku dekat siapa-siapa, aku halal. Jadi, dan kena bagi tahu kena buat wasiat, kena bagi tahu dekat waris, sama ada secara mulut
atau secara tulis. Kena bagi tahu. Sebab nanti dia pergi tuntut, ataupun kalau orang tu bayar ke nanti dia ambil. Kesianlah kat orang ambil tu, sedangkan sepatutnya tak payah bayar sebab dah halal. Sebab dah halal. Jadi kena bagi tahu, kena buat wasiat atau kena bagi tahu sesiapalah. Iaitu jangan ambil sebab kalau aku mati aku halal. Kena bagi tahu seseorang, bimbang takut dia menyesal, dia datang nak bayar nanti. Bimbang takut gitu. Jadi kena bagi tahulah. Okey. Bagi tahu waris kita. Jika seorang nak sedekah, semoga suami dan anak dia dapat pahala, dia perlu niatkan. Kalau tidak, suami dan jika seorang nak sedekah, semoga suami dan anak dia dapat pahala, dia perlu niatkan. Kalau tidak, suami dan anak tak dapatkan. Ya, betul. Kena niat. Untuk suami kena niat, untuk isteri kena niat. Kalau nak niat ada hadiahkan pahala kan. Untuk anak kena niat. Yang tak kena niat, anak dengan ke atas. Anak buat apa-apa tak payah niat untuk mak ayah. Kalau niat, baguslah. Kalau niat, bagus. Dengan maksud khusus terbaik. Kalau niat untuk mak ayah, untuk nenek, ke atas. Kalau niat, bagus. Kalau tak niat, dapat juga yang atas tu. Automatik. Bukan manual automatik. Buat baik-baik apa-apa, buat sedekah je, tak niat pun. Niat untuk diri dia. Dapat kat mak ayah, automatik. Dapat dekat nenek, automatik. Dapat kat usul kita panggil, dapat kat atas, keturunan atas kita, automatik dengan kita buat. Kalau niat khusus lagi bagus. Kalau tak niat pun dapat automatik. Berbeza dengan yang atas turun ke bawah. Yang tu tak. Orang atas buat, maksudnya mak bapak buat, anak tak dapat. Kena niat kalau nak kat anak. Suami buat, isteri tak dapat. Tapi kena niat untuk isteri. Isteri buat, suami tak dapat. Kena niat. Sebab dia ke bawah. Kalau ke bawah pun dapat, untung keturunan Nabi semua, garanti syurga sebab Nabi buat keturunan. Kalau tok nenek kita wali, tok guru besar, automatik anak cucu semua garanti syurga. Mana? Ke bawah tidak? Ke atas je. Okey. Okay, saya dah jawab soalan Farina tadi. Ustaz kena pin link sebab kalau lambat masuk tak nampak komen. Entahlah, saya nak cuba pin tak reti-reti sampai sekarang. Okay, Badrul Hisham, Masya Allah, ni orang pancing pancing Kuantan Alhamdulillah dapat bertemu di alam maya. Ustaz, sama ke mujarrabat? Tengok soalan. Ini bukan bisya-bisya ni soalan ni. Masya Allah. Sama ke mujarrabat bagi orang Islam dengan orang kafir? Contoh ayat-ayat Al-Quran ni untuk sekian perkara. Orang kafir pula guna salib mujarab pula tu untuk beberapa perkara. Boleh bawa syirik ke? Ya. Mujarrabat ni adalah satu keadaan, satu perkara yang mana setelah dicuba. Pertama, mujarrabat ni ada daripada Nabi SAW. Ada, iaitu Nabi yang bagi tahu. Jadi kita ambil terus, settle. Dan ada juga bukan daripada Nabi, tapi dicuba, dites oleh para ulama, dites. Tes jadi. Dia panggil mujarrabat juga. Yang pertama daripada Nabi sendiri, iaitu memang confirm lah. Yang kedua daripada para ulama. Apa benda saya sebut ni? Apa benda Ustaz cerita ni? Mujarrabat ni satu perkara yang kita buat, lepas tu jadi. Contohnya, baca ayat Quran, baca ayat kursi dekat orang kena rasuk, lepas tu tiup. Okey. Apa hilang? Jin tu lari. Lepas tu ada orang kena rasuk lagi. Baca ayat kursi, tiup. Elok. Selang 2-3 bulan ada orang kena rasuk lagi. Baca ayat kursi, tiup. Jadi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun, berkali-kali. Akhir sekali dia jadi ayat macam ni. Kau baca je ayat kursi, mesti boleh punya. Tu dia panggil ayat tu. Ayat style dia pakai gitu.
Mesti. Mana mesti? Mana kau tahu? Confirm ke? Janganlah cerita-cerita. Mujarabat. Apa dia panggil? Petua. Orang dulu panggil petua. Buat macam ni, jadi macam ni. Buat macam ni, jadi macam ni. Buat macam ni, jadi macam ni. Sebab apa? Dah try banyak kali. Ambil tempurung jantan dia panggil. Dia tempurung betina. Tempurung betina, bila kita belah kelapa tua tu, kita buang isi dia. Isi kelapa tadi, dia ada lubang dekat tempurung tu. Kalau kami kecil-kecil dulu, bubuh tali kat situ, ikat kat bawah tu, duduk jalan. Jalan. Jalan atas tempurung tu. Itu dia panggil tempurung betina, ada lubang. Tapi tempurung jantan, bila kita buang isi, tak ada lubang. Boleh letak air tak menitik. Ambil tempurung jantan, lepas tu pula letak di satu kawasan, gali-gali sikit ke, bersihkan sikit, letak kawasan-kawasan banyak tempat. Letak dalam 10-20 tempurung jantan tadi dekat tanah. Jauh-jauh. Biar dia satu malam. Esok hari buka. Kering. Buka. Kering. Buka. Kering. Pergi belak sana belak. Buka. Kering. Buka sana. Basah. Wap. Ada basah. Gali kat situ, dalam tu ada telaga. Boleh. Kalau tidak gali-gali tak ada mata air. Gali ada telaga. Okey, buat. Akhir sekali buat banyak kali dan jadi. Itu pun istilah mujarabat dari segi bahasa. Istilah mujarabat juga. Okey. Dan macam tu juga ayat-ayat Quran. Macam tu juga teknik-teknik membaca. Baca ayat kursi, berhenti 7 kali. Baca Fatihah, berhenti. Wakaf dia, jangan wakaf kat sini. Baca ayat-ayat Quran ni, jangan tarik nafas. Ada. Nak baca macam ni, doa macam ni, bacanya 4 nafas. Baca ayat Quran sampai ke ayat ini, salamun qawlan min rabbir rahim, baca banyak-banyaknya, 7 kali, 21 kali, gini. Baca bismillah 21 kali, jadi gini. Dia ada khasiat, dia panggil. Macam ni boleh dapat ni? Secara petua atau secara diulang-ulang jadi. Bukan garanti jadi, tapi dah cuba banyak kali jadi, majoritinya jadi. Cuba 100 kali, 80 kali jadi. Tak confident. Dia akan datang confident tu. Istilah dia panggil mujarabat bagi orang yang tak tahu apalah mujarabat ni. Jadi mujarabat dari segi bahasa saya sebut tadi, tempurung tadi, macam tu juga mujarabat dari segi ayat Quran ni. Okey, secara istilahnya. Jadi orang kafir pun ada juga. Orang kafir kita istilahkan petua tadi itulah. Petua. Iaitu dia buat ambil salib. Terbakar. Kan? Itulah yang cara kafir dia tu. Cara kekafiran dia tu. Jadi boleh ke guna? Tak boleh. Tak boleh lah nak guna. Cuma kita tak panggil mujarabat lah. Kita panggil petua dia. Petua. Sebab dia dah cuba banyak kali jadi. Kenapa jadi? Dia, bila dia buat, syaitan buat. Syaitan ni yang buat tu. Dia buat sesuatu, syaitan yang tolong. Dia buat, syaitan tolong. Lama dia percaya. Sebab syaitan kan nak menyesatkan. Tengok betul tak agama kami? Tengok. Kami baca macam ni. Engkau dah pergi dekat ustaz-ustaz Islam tak? Dah pergi banyak dah. Sembuh tak anak engkau? Daripada lelah. Anak dia nyakit lelah. Ni kisah benar yang berlaku depan mata saya sendiri. Masa tu kecil lagi, saya umur 12 tahun masa tu. Depan mata sendiri berlaku. Pergi anak lelah. Kesian kat anak tu. Menangis mak bapak. Anak umur 2 tahun 3 tahun macam tu. Saya tak ingat lah. Maksudnya cakap pun boleh tak boleh lagi. Time datang lelah dia, asma ke apa tak tahu. Kita tengok ni, ya Allah, mak bapak tak boleh tengok anak tu lah. Tak boleh buat apa dah. Kalau setakat menangis, tak apa lagi. Menangis saja. Ini nafas. Macam sempit, saluran pernafasan sempit. Pergi doktor pun kata tak ada apa-apa pun. Kalau doktor kata kita buat pendahan apa, tak apalah. Doktor kata okey je. Tapi malam-malam jadi pula setiap kali maghrib, tak silap. Maghrib baru jadi. Bila dia sesak nafas tu, biru muka anak. Mak bapak tak nak buat apa dah. Habis semua dah pergi dah. Akhir sekali pergi dekat Tok Sami, Tok Cha. Pergi kat sana. Dia suruh makan anak tikus merah-merah yang baru lahir. Hidup-hidup.
Tapi lemahkan dia dululah. Nanti kan dia gigit pula perut, bagi lemahkan dia dulu tapi hidup lagi. Masih lagi ada nyawa ikan, katok sekali. Makan. Sembuh. Masalahnya sembuh. Macam mana? Tak boleh haram, tak boleh. Cuma nak bagi tahu, kita panggil mujarabat sebab kita ada syarat pandu. Mereka tak panggil mujarabat lah, tapi samalah keadaannya, iaitu petua yang mereka buat, cuba setan tolong. Lama dia percayalah dekat agama dia, lebih yakin dia dengan agama dia sebab setan tadi lah dok tolong sebab tu jadi. Jadi kita tak boleh lah kata tu mujarabat. Mana boleh kata gitu. Sebab setan tolong, kita tak. Kita secara petua lah kita kata. Orang dulu kata petua. Okey. Ustaz boleh jelaskan tentang cuci foundation sebelum berwuduk? Kalau foundation tidak habis cuci sebab melekit dan tebal, sebab memang tak sah wuduk. Ya, tak sah. Sebab foundation ni dia macam bedak. Bila dia bedak, dia menghalang air. Bedak yang tebal. Bedak cair ke, bedak tak cair ke, tapi dia tebal, campur dengan peluh lagi, dia akan melekat. Bila kena air, dia akan mengubah air itu sebelum kena kulit. Air itu jadi mutaghayyir. Jadi kalau basuh tanpa buang betul-betul foundation tu betul-betul, kalau tak buang betul-betul, berkemungkinan besar wuduk tak sah. Jadi kena buang. Tapi tak boleh kata secara umum pakai foundation wajib buang, tak boleh kata gitu. Mungkin ada foundation yang nipih-nipih ke, saya tak tahu, yang kalau tak buang pun dia akan menyerap juga air. Boleh jadi gitu. Tapi secara majoritinya memang kena buang. Secara majoriti memang kena buang sebab dia memang tebal benda tu. Itulah dia panggil undercoat memang tebal. Di bawah, di atas ni pula tepek lagi kan. Yang foundation yang bawah sekali tu, dia masuk ke liang-liang ni semua. Jadi dia berkemungkinan besar tak kena air dekat muka dia. Okey. Alhamdulillah, masya-Allah jelas pencerahan Ustaz bab hadis palsu berkaitan dengan puasa sunat. Ya. Jadi sebab itulah kalau kata hadis palsu je, tengok hadis palsu tak boleh amal. Tak semestinya. Boleh beramal, tapi aku bukan beramal dengan hadis palsu tu. Aku beramal dengan hadis lain. Aku beramal dengan hadis lain, yang hadis lain tu yang kata hampir sama. Yang hadis lain tu kata hampir sama. Ada hadis lain kata secara umum. Secara umum. Dan ataupun ada ulama kata hadis tu tak sampai tahap palsu, sampai tahap sampai tahap lemah saja. Tahap lemah boleh amal untuk fadhail amal. Macam itulah. Kenapa muka tak full? Saya dah pesan dah kat dia. Nak macam mana? Dia nak juga separuh muka dia. Singa mana boleh tunjuk muka semua. Siapa ada link tu boleh share. Allah, dah nak habis dah ni. Dah habis ni. Ni saya nak bagi khas untuk siapa nama ni? Badrul. Khas untuk Badrul. Tu Abang Singa dah bagi dah. Tu. Biar. Abang Singa dah bagi dah Badrul. Nanti akan datang, nanti bolehlah pakai link yang sama. Kalau tak tahu macam mana nak buat, tanya Ustaz Iwan ni jiran Ustaz Iwan ni. Tanya Ustaz Iwan sebab dia dah berjaya masuk pada hari tu. Masya-Allah, dekat rumah family saya di Kuang, Selangor. Oh ya, dekat. Saya ada juga ngajar di Kuang. Tasik Biru bukan Kuang, Tasik Biru. Okey, hari tu ada orang tanya tapi tak kerti nak jawab. Okey, kenapa binatang korban cuma lembu, kambing, kerbau, unta? Binatang besar. Bukan binatang besar, binatang kambing kecil. Binatang 4 kaki lah, binatang tu lah, tak kisahlah. Okey. Kenapa tak boleh binatang korban kecil macam ayam itik? Okey. Is. Kenapa ya? Yang pertama, dalam Quran. Itu ayat yang pertama. Itu hujah yang pertama dalam Quran. Disebut bahimatul an'am. Maksudnya pada hari raya tu, hari raya korban tu, hendaklah kamu walitukabbirallaha ala ma hadakum, dan kamu bertakbir dan sebagainya. Dan yang nak buat korban tu, ayat yang sebelum tu ke, dia kata kat situ bahimatul an'am.
Ayat surah apa saya pun tak sempat nak buat nota. Tapi bahimatul an'am. Maka ulama pun kaji apa maksud bahimatul an'am. Bahimatul an'am ni adalah binatang ternakan. Binatang ternakan. Jadi binatang ternakan. Kaji lagi, binatang ternakan ni ada yang 2 kaki, ada yang 4 kaki kan, ada ya. Maka bila dikaji, bila sebut an'am, bahimatul an'am, dia lebih kepada binatang yang ada 4 kaki. Binatang yang ada 4 kaki dibantu dengan hadis-hadis Nabi. Jadi kenapa? Yang pertama dari segi hukum memang gitu, dalam Quran pun sebut gitu. Dan disokong oleh perbuatan ataupun Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah pula. Hikmah kenapa binatang tu? Kerana nak bagi daging kat orang. Nak bagi daging yang banyak. Kalau ayam itik, dia sikit. Dia kecil. Jadi tak nama korban lah. Tidak terkorban lah kalau setakat ayam itik. Sebab itu hikmah lah. Itu hikmah. Dan sebagai pengetahuan am, pendapat Ibnu Abbas yang dinukilkan ada kalau kitab Melayu, kitab Matla'il Badrain, kata Ibnu Abbas, kata pengarang kitab Matla', Ibnu Abbas mengatakan boleh korban walaupun dengan ayam itik. Boleh korban dengan itik, tapi itu kita tak pakai, bukan mazhab 4, bukan mazhab yang 4. Itu mazhab Ibnu Abbas. Boleh korban walaupun ayam dan itik. Kata Ibnu Abbas. Jadi maknanya adalah pendapat sahabat dulu. Memang boleh ayam itik. Okey? Kalau Ustaz tanya, tanduk haiwan korban seperti rusa, apanya? Rusa mana boleh korban? Rusa bukan bahimatul an'am. Kalau nak ambil buat hiasan boleh. Okey. Sekarang saya tak nak cerita pasal korban. Sebab tanduk haiwan tanduk haiwan korban boleh ambil untuk buat perhiasan, boleh. Malah dia tidak najis. Tak najis pun. Tanduk haiwan korban. Tapi seperti rusa. Okey, bukan rusa tu buat korban. Okey, faham. Boleh ambil macam rusa, boleh. Boleh ambil. Ambil untuk buat perhiasan. Ada orang buat pipe. Saya kenal seorang tu, dia isap pipe. Dia buat pipe dia tu daripada tanduk kerbau, tanduk lembu. Dia buat pipe. Boleh ambil, boleh. Ambil buat perhiasan ke, buat apa-apa boleh. Sebab dia tidak najis. Malah boleh bawa dalam sembahyang pun. Dengan syarat tak ada darah-darah tu lah. Kalau ada darah tak boleh lah kan. Buang darah-darah semua. Buat hiasan boleh. Yang tak boleh buat hiasan adalah, bukan tak boleh, makruh buat hiasan adalah contohnya kambing ke, kambing gurun ke, kambing yang dalam hutan ke apa, kita tengok dia dah mati, kita ambil dia punya tanduk tanpa kita sembelih. Memang tak sembelih, dah mati lah, bangkai kambing, bangkai rusa, bangkai apa-apa, bangkai badak sumbu, kita ambil sumbu dia, bangkai gajah, ambil gading dia, apa saja bangkai lah. Kita ambil tanduk dia, ambil apa kuku dia, ambil apa-apa, yang mana dia tu bangkai. Termasuklah binatang yang boleh makan sekalipun, tapi tak sembelih, bangkai. Maka tak boleh ambil, bukan tak boleh, boleh ambil dia punya tanduk, kuku sebagainya, tapi makruh buat perhiasan sebab dia najis. Kalau ada kat badan tak sah sembahyang. Kecuali yang boleh kulit sahaja. Okey. Saya rasa tak boleh nak jawab soalan dekat pukul 7 dah. Sikit-sikit je lagi. Ada beberapa peserta korban tapi tak jadi atas sebab nak tangguhkan duit. Duit boleh ambil atau kena buat tahun depan. Kalau peserta cancelkan, korban tu sunat, tak apa. Korban sunat boleh batal, boleh cancelkan. Korban wajib yang tak boleh, korban nazar. Korban sunat boleh cancelkan. Jadi kalau lah masa orang bagi kepada pengurusan surau masjid untuk buat korban, bagi, kemudian sebelum sampai masanya dia tak jadi. Jadi sebenarnya sebaiknya tulislah sebelum masa tu, nak bagi tahu jika nak batal nanti, kalau kami dah beli binatang, nak batal tak boleh batal sebab rugilah kami. Siapa nak ganti duit tu sebab kami dah beli binatang, dah bayar deposit ke, dah bayar ataupun duit dah habis lah, senang cerita, baru nak batal, tak boleh ya. Tapi kalau sebelum duit tu digunakan, bolehlah batal. Mungkin boleh nak cakap gitu. Maksudnya syarat-syarat tu boleh buat. Ataupun bila dah bagi tak boleh batal sebab kalau batal siapa nak ambil bahagian tu? Kalau tinggal 6 nak cukup 7, nak cari orang tak sempat, jadi tak boleh batal Mungkin boleh bagi syarat-syarat tu awal-awal
awal-awal. Jadi kalau tak bagi syarat tu, siapa nak batal boleh batal. Boleh batal. Boleh batalkan jika korban tu korban sunat. Boleh batalkan. Tapi kalau dah pengurusan buat syarat, tak boleh batal. Jadi seloknya buat syarat gitu. Sebab kalau kita dah ambil duit dia, kita dah bayar dah separuh deposit ke, kita dah beli dah bayar semua ke, tunggu lembu sampai ke, tiba-tiba dia batal. Siapa nak ganti dia punya? Batal memang boleh. Memang boleh. Siapa nak ganti dia punya? Susah payah nak cari ganti pula. Jadi oleh sebab tu eloklah buat syarat gitu. Cuma kalau buat syarat ke tak buat syarat ke, nak batal boleh ke? Boleh. Sebab bukan wajib sunat. Kalau kita guna internet banking, duit yang kita niat nak sedekah atau zakat tu kita tak guna pun, tapi kita transfer dari duit dalam bank menggantikan nilai duit sedekah yang kita kumpul. Kita guna internet banking, duit yang kita niat nak sedekah atau zakat tu kita tak guna pun. Apa tu? Tapi kita transfer duit dalam bank menggantikan duit nilai yang kita kumpulkan. Duit ada kat tangan. Duit ada kat tangan. Duit yang nak sedekah ataupun nak bayar zakat. Tapi dalam bank kita pun ada duit. Lepas tu nak sedekah duit tu, orang tu jauh, payah. Nak bayar zakat pun tak boleh keluar, payah lah. Jadi dia pun ambil duit dalam bank. Macam tu ambil duit dalam bank, nilai tadi tu lah untuk sedekah, untuk bayar zakat. Kalau macam tu lah soalannya, boleh dibenarkan. Kalau itu dia punya lah, sedekah dia lah. Cuma kalau guru dulu, tok guru dulu, dia pernah pesan. Dia kata, tok guru ni kata, orang dulu, maknanya kalau tok guru, misalnya tok guru mesti dah umur 60-70 kan. Dia kata orang dulu, maknanya 100-200 tahun lepas lah. Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, jika orang bagi kat dia duit, ni orang lain, bukan dia punya, orang lain bagi kat dia duit untuk beli ayam dekat pasar. Maksudnya tolong orang kata, tolong beli ayam kat pasar ke Ustaz? Nah, ambil duit ni RM10, beli ayam kat pasar. Kenapa orang ni minta tolong dia beli ayam? Sebab dia nak pergi pasar beli ayam. Jadi kawan dia ni pesan beli ayam dekat pasar. Dia ambil duit tu, dia tak campur dengan duit dia. Dia pegang duit tu, bubuh poket kiri. Duit dia bubuh poket kanan. Bila dia pergi beli, dia beli ayam dia bayar poket kanan. Dia beli ayam kawan dia yang pesan tu bayar poket kiri. Dan dia ambil balance cucur dia masuk balik poket kiri, dia akan bagi balance tu juga dekat kawan dia. Dia tak campur dengan duit dia, walaupun nilai tu sama. Padahal kalau kita pergi logik, ambil duit RM10 tu buat dalam beg. Nanti dia pergilah beli sayur ke beli apa. Bila nak beli ayam, nanti dia pakailah duit dia. Yang penting nilai RM10. Lepas tu pula dapat balance, dia bagi je. Dia pun ada duit shilling-shilling ada apa dalam kereta, dia ambil kumpul-kumpul, dia bagilah balance, berapa balance tu. Tapi orang kedai bagi balance lain, duit lain, dia bagi balance tapi nilai sama. Orang dulu tak buat gitu. Jaganya, amanahnya. Dia guna duit tu juga. Dia takkan campur dengan duit dia walaupun nilai yang sama. Itu kalau orang lain. Tok Guru cerita itu kalau orang lain. Jadi jika orang lain bagi ambil duit ni, tolong sedekahkan dekat masukkan tabung masjid. Okey. Ataupun tak kisahlah kau nak sedekah bila-bila pun, tapi tolonglah sedekahkan duit ni dekat masjid. Dia pegang duit. Okey, dah ada duit dah. Tapi dia nak pergi masjid tak boleh, macam-macam PKP gitu gini. Tapi kawan dia dah suruh masuk tabung masjid. Dia pun cari AJK masjid, dia kata ada tak akaun masjid? Ada. Habis tak apa, kalau macam tu masuk akaun masjid sama je lah. Sebab AJK akan ambil duit masuk akaun juga. Sama je. Dia ambil duit dia dalam bank, nilai duit dia dalam bank, dia transfer. Duit ni dia punya. Duit yang kat tangan jadi dia punya. Nilai dah sampai dah ke masjid. Orang dulu tak buat gitu. Maksudnya tak buat pakai duit lain untuk ganti walaupun nilai yang sama. Dah duit tu lah. Kenapa pakai duit lain? Tok Guru memberi amanahnya orang dulu. Jadi kalau duit sendiri tak ada masalah. Duit dia ada nak buat sedekah, tapi dia bagi duit yang dalam bank yang dia punya juga, tak ada masalah.
Tapi kalau duit orang, orang dulu tak beramal macam tu. Orang dulu tak beramal macam tu, tak amanah nama dia. Walaupun boleh lagi nak kona-kona, nilai yang sama, gitu gini kan, boleh lagi. Cuma orang dulu tak buat kerja gitu. Selalu buat macam tu. Duit tunai masuk tabung subuh, bila sedekah just transfer. Kemudian keluarkan semula duit tunai dari tabung, gantikan duit yang dah transfer. Itu duit sendiri, okey, boleh terima. Duit sendiri. Duit orang, masalah sikit lah. Duit sendiri, dia terima. Ni dia nak sedekah, ada sedekah waktu subuh. Sebab ada fadilat tertentu, sedekah waktu subuh. Buah tabung. Tapi tak bagi lagi, buah dulu. Boleh? Lepas tu, dia ambil duit tu nanti, dia bagi. Yang terbaik adalah duit yang sama. Yang terbaik. Tak perlu dipersoal, duit yang sama. Dia akan pergi masjid, pergi mana, dia akan, atau masuk bank account orang tu, masuk account CDM, cash deposit machine, dia masuk duit tu juga. Tu yang terbaik. Lagi terbaik, subuh-subuh dia keluar masuk. Dia pergi masukkan dalam bank ataupun transfer pakai duit dia dalam bank. Subuh-subuh lagi. Itu yang terbaik. Tapi boleh juga bubuh dulu dalam bekas, dalam tabung. Nanti bila sampai satu tahap, baru dia pergi hantar. Boleh juga. Dan boleh juga, ini tahap yang ketiga. Yang terbaik yang nombor satu tadi. Tahap yang ketiga, dia kumpul. Lepas tu, lepas dia dah cukup amount dia transfer pakai duit lain sebagai ganti. Itu martabat yang ketiga. Yang cantik martabat yang pertama. Transfer pada waktu subuh, ataupun masuk CDM kalau buka pada waktu subuh, ataupun pergi masuk pada waktu tabung masjid pada waktu subuh. Itu nombor satu. Nombor dua, letak dulu atas meja tabung, masuk tu dulu dengan niat nanti baru nak bagi. Tapi sekarang memang niat nak sedekah dah, nak hadiahkan dah, masuk tabung siap-siap. Cuma nanti tunggu esok lusa tulat baru hantar. Itu martabat kedua. Martabat ketiga, kumpul dah cukup amount, transfer pakai duit lain. Okay. Kalau keluar duit KWSP dapat ujung bulan ni 100k, Alhamdulillah. Ni boleh mengaku saudara ni. Adakah kena keluar zakat? Berapa kena keluar? Dia ada dua pendapat kat sini. Dua-dua boleh pakai. Yang pertama, keluar 2.5% terus. Kerana dianggap duit dalam KWSP tu adalah duit dia dan hak milik penuh dia. Dah lama dah terkumpul dalam tu. Itu pendapat contemporary lah. Contemporary. Kalau dulu punya pendapat, dia tak gitu. Keluar-keluar tak kena zakat. Sebab duit KWSP dalam bank, dalam KWSP tu bukan hak mutlak dia. Sebab dia tak boleh buat keluar. Kalau hak mutlak bila-bila boleh buat keluar. Tapi kenapa tak boleh buat keluar? Kenapa tunggu berapa tahun baru boleh? Kenapa? Sebab tu bukan milik dia. Bukan milik sepenuh. Sebab tu orang lain boleh kontrol duit dia. Kalau duit dia sendiri, asal lah orang lain sibuk nak kontrol. Suka hati aku nak ambil bila-bila. Tapi tak boleh kan? Maka tak kena zakat. Tak kena zakat. Apabila keluarkan. Bila kena? Keluarkan duit, dah jadi hak milik dia kat luar dah duit. Maksudnya atau transfer bank ke, dah jadi kalau nak ambil bila-bila boleh. Lepas tahun tak sentuh, baru keluar zakat 2.5%. Baru keluar zakat. Pendapat yang kedua yang pertama tadi tidak. Dia kata tidak. Keluar-keluar tu dah boleh zakat dah 2.5%. Sebab dalam KWSP dia dah peram lama dah duit kau. Ada dua pendapat lah. Tapi saya lebih pada yang kedua tadi, iaitu tak kena zakat. Bila keluar-keluar tak kena zakat. Sebab bukan duit hak mutlak. Keluar-keluar tu baru hak mutlak. Cukup haul dan nisab. Nisab dah cukup, haul tak cukup, setahun. Bila tak cukup setahun, gunalah duit tu. Sampai tahun depan, cukup ngam-ngam setahun, tengok balance ada berapa. Balance ada 50,000, maka letaklah 2.5% daripada 5,000 tu. Sebab dah belanja 50,000 lagi. Macam tu lah. Tak boleh dah ni. Ketujuh dah ni. Dakwah buat baik pahala berkekalan. Kalau tak lepas kalau dakwah buat baik pahala berkekalan, tapi kalau tak lepas fardu ain, bab tauhid, amalan jadi debu bertebangan. Betul, haba'an mansura. Jadi debu bertebangan. Kalau kita niat sedekahkan pahala untuk ahli keluarga, sedangkan keluarga kita bukan orang Islam, boleh ke? Sedekah untuk, tak ada, dia tak ada akaun. Boleh tu boleh, tapi tak tergantung-gantung. Pahala tu tergantung-gantung. Orang Islam je yang ada akaun pahala dosa, akaun pahala. Ada akaun pahala.
orang kafir tak ada akaun pahala. Jadi bila dia buat kebaikan yang tak memerlukan niat, dia buat apa-apa kebaikan, dia tolong orang ke, dia tolong orang tua ke, dia bagi sedekah ke apa ke, bagi orang kafir buat, maka dia punya pahala ada tapi tergantung-gantung sebab tak ada akaun. Bila dia masuk Islam, barulah pahala tu masuk dalam akaun dia. Kalau dia tak masuk Islam, pahala dia tadi tu habis gitu, Allah balas pahala dia tu dengan mati dengan tak sakit sangat, mati dengan mudah, hidup dia aman. Tapi masuk neraka tak masuk neraka lah orang kafir kan. Cuma Allah balas dia di dunia, kerana pahala-pahala dia yang tak ada akaun tadi. Jadi kalau kita sedekah dekat seseorang, niat pahala dia untuk orang kafir, tergantung-gantung gitu. Tergantung-gantung, tak sampai kat dia, tergantung-gantung. Okay, Fauziah Abdullah. Okay, duit dah dapat, sudah jadi hak mutlak, kena zakat. Maaf kalau salah. Duit dah dapat, kena zakat kalau cukup haul dan nisab. Kalau cukup setahun haul dan nisab, nisab 20,000, cukup 20,000, okey dah, kena zakat. Tapi tak cukup haul setahun, tak cukup setahun. Yang pendapat dua tadi tu lah, betul lah. Okey, baru faham maksud mujarrabat. Mujarrabat ni bunyi je canggih. Siapa nama ni? Zainur Rafa. Buang bat kat belakang tu. Mujarrabat, buang bat. Mujarrab, kita memang dah selalu guna dah. Mujarrab, kau makan ubat tu, mujarrab tu. Kau cuba ambil daun ni, mujarrab ni. Cuba kau buat macam ni. Cuba kau duduk tengah-tengah panas waktu duha, untuk apa? Untuk kena matahari. Mujarrab ni. Budak kuning kan jemur tu kan, jemur panas. Mujarrab ni. Kau makan, minum susu kambing, mujarrab ni. Itulah mujarrab, mujarrabat. Mana tahu minum susu kambing jadi sihat? Dah cuba banyak kali. Itu mujarrabat. Tambah sikit je. Mana tahu letak budak kuning dekat tengah panas waktu duha tu, boleh kurangkan kuning dia. Mana tahu macam tu. Dah try daripada tok nenek kita dulu, dah try boleh jadi. Itu nak panggil mujarrabat. Kita sebenarnya dah jadi bahasa kita. Mujarrab. Tambah alif ta kat belakang, mujarrabat. Dengan masuk perkara yang mujarrab, dengan dicuba, dites. First time dengar istilah mujarrabat, alhamdulillah. Dapat satu istilah, jadilah hari ni. Kena pakai bedak cuti curah. Apa tu? Tu. Betul lah tu. Okey. Pernah dengar kuliah ustaz tentang ayat Quran yang dimansuh. Kalau tak silap, saya boleh jelas, lama nak tahu. Memang ada ayat Quran yang dipanggil nasakh dan mansuh. Tu ayat dia. Nasakh dan mansuh ni ayat Quran yang mana turun ayat Quran kemudian dimansuhkan. Maksudnya dicancelkan ayat Quran tu. Macam tu kot. Dicancelkan ayat Quran tu. Iaitu ayat Quran tu dicancelkan oleh Allah jugalah, dicancelkan dengan maksud ayat Quran tu tak ada, delete, dan makna dia pun tak ada. Maksudnya maksud ayat Quran tu pun tak ada, delete. Yang ada ketika Nabi ada je. Digunakan kerana Islam ni kan dia berturutan sikit-sikit turun Quran tu. Jadi maka diturun ayat Quran, kemudian di-delete kan, dimansuhkan, di-delete kan. Nabi kata delete lah, delete. Dalam keadaan delete ayat dan makna dia pun delete. Dan ada keadaan dia delete makna je, ayat tak delete. Turun ayat Quran, kemudian dimansuhkan makna dia. Tak boleh pakai dah ayat Quran tu, tapi ayat tetap ada. Ayat Quran tetap ada, tak buang. Tak delete ayat, tapi maknanya delete. Jadi adalah satu tu ayat Quran yang delete ayat dan delete makna. Iaitu kita tak tahulah sebab dah delete dah, mana nak tahu. Okey. Yang kedua, delete makna tapi ayat tak delete. Biasa yang contoh yang saya biasa bagi, la taqrabus solah wa antum sukara. Jangan kamu semayang ketika kamu mabuk. Ayat tu dah mansuh, dah delete. Iaitu jangan kamu semayang ketika kamu mabuk. Maksudnya kalau tak semayang boleh mabuk. Tu maksud dia. Tapi dah delete. Memang begitulah hukum asal, hukum awal-awal Islam dulu. Nak minum arak boleh, tapi jangan dah minum arak tak boleh semayang. Lepas dah hilang mabuk, barulah boleh semayang. Permulaan Islam. Tapi ayat itu telah dimansuhkan maknanya. Tak boleh pakai dah. Datang ayat Quran yang lain yang memansuhkan ayat Quran yang tadi, iaitu bahawasanya arak memang tak boleh minum, sama ada semayang ke tak semayang ke tak boleh minum, haram.
Datang ayat lain, mansuh lah. Tapi ayat dia tak mansuh. Ada dalam Quran sampai sekarang. Tapi ada yang ayat tu di delete, dimansuh, makna pun dimansuh. Secara ringkas gitulah aku tuju dah. Okey, wallahu alam. Tangguh dulu, dah lambat sangat. Tangguh dulu. Terima kasih pada pengurusan. Lepas ni apa? Lepas ni bicara tentang, saya pun dah lupa apa tajuk lepas maghrib ni. Tapi ceramah lah, ceramah bukan macam kita. Ujung-ujung ni ceramah je. Ujung-ujung nak raya ni ceramah je. Tangguh dulu. InsyaAllah bila-bila nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih banyak-banyak pada pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Tak lama lagi raya. Mudah-mudahan hari raya cara baru ni menyedarkan kita bahawasanya kita ni tak sentiasa duduk atas. Kadang-kadang kita duduk bawah juga. Kadang-kadang kita susah juga. Wallahu alam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.